Okey, jadi soalan yang cikgu bagi ni yang nombor 1 ni kamu boleh pakai kalkulator kan? A sampai J ni kan? Tapi yang nombor 2 ni, yang ni kamu kena cari balik nilai Z dia, yang ni kamu kena pakai table. Nah, jadi kita buat dulu yang nombor 1 ni. Okey, jadi kalau senang kita buat ni, kita lukis dulu nah. Bila kita dah pandai, kita tulis picit lah. Jadi ingat kalkulator kamu, kita akan pakai P. Kalau dia pakai simbol kecil kan, maknanya dia gerak ke kiri, kita akan pakai P. Kalau dia gerak ke kanan, kita akan pakai R. Kita akan pakai dua ni je. Nah, jadi yang A ni macam mana kita nak key in dalam kalkulator? R. Kita pakai R kan. Jadi kalau nombor dia positif, jadi kamu baca sini lah. Kamu punya graf loceng ni, dia kosong kat sini kan. Jadi kat belah kiri ni semua negatif. Kat belah kanan ni semua positif. Nah, jadi kalau dia kata kosong daripada sini lah. Jadi kat sini dia 1.768 lah, maknanya Z kamu kat sini. Jadi kita akan pakai R kan. Jadi kita akan key in kan R 1.786. Jadi kamu dapat jawapan berapa ni? Ni kita key. 0.03. 0.03. Betul ya. Yang ni sama dengan jawapan yang ni. Yang cikgu print screen kat. Okay. Ya Allah, tertekan. Tekan apa? Okey. Nah, alright, 0.037. Okey, nombor 2 kita akan pakai apa? Yang B. Ini P. Yang ni daripada 0 sampai 0.605 kan. Jadi kalau kata daripada 0, maksudnya daripada sini. Daripada sini sampai sini saja kan? Jadi kat sini kamu yang 0.605. Jadi kalau daripada 0 ni, maknanya area keseluruhan dia berapa? 0.5. 0.5. Jadi kalau kita picit R 0.605, kita akan dapat area yang mana? Dapat area apa? Itu dapat area belah kanan tu. Kita akan dapat ekor dia kan? Ya. Jadi kita kena ambil 0.5 tolak R 0.605. Kamu akan dapat jawapan 0.2273. Dapat tak? Dapat. Dapat. Jadi kalau untuk tajuk ni, dia tak penting sangatlah simbol ni. Simbol ni maksudnya nombor tu include ke tidak kan. Tapi kita tak adalah penting sangat. Dia ada penting kita sama dengan. Okey. Dia tak tolak markah kamu kalau kamu salah tulis maksud cikgu. Okey, yang C pula. Yang C, PZ kurang daripada negatif 0.124. Maknanya kita nak pakai P ke R? P ke R? P. Kita akan pakai P. Yang ni kita masuk terus je kan? Kita masukkan negatif 0.124 tu dengan negatif sign dia 0.124. Jadi kamu picit kalkulator, kamu dapat jawapan ni. Dapat? 0.46. Dapat nah? Okey. Seterusnya yang D tu kita akan pakai P juga kan? Jadi P 1.087. Lepas tu kamu dapat jawapan 0.8615. Nah, boleh kan tuan? Senang. Okey, seterusnya yang ni. Yang ni kita kena picit apa? Daripada negatif 0.75 hingga 2.39. Yang ni dia ada julat dia. Cikgu lukis kat sini, senang nak tengok. Ini yang E ya. Yang ni daripada sini, negatif 0.75 sampai positif 0.39. Jadi yang ni yang kita kena picit sama ada P dengan P ataupun R dengan R kan? Jadi kalau kita picit R, kita akan masukkan nilai mana dulu? 2.39. 0.75. Ini dulu. Kalau R dia gerak ke arah kanan kan? Jadi kalau kita picit R negatif 0.75, kita akan dapat area ni semua sampai ke hujung ni, sampai ke ekor ni. Jadi kita nak buang tolak yang tu. Kita akan tolak dengan 2.39. Ya, jadi yang ni kita akan dapat jawapan E lah. Kita akan dapat 0.7650. Cakap cikgu nah kalau kamu tak dapat jawapan. Okey, yang F. Yang F pun sama. Yang ni daripada, yang ni kecil je lah area dia. Kita boleh pakai R dengan R ke kita nak masuk R mana dulu?
1.16. 1.16 tolak dengan R 2.15. 2.15. Jadi kalau kita pilih R, kita kena pilih yang lebih kecil dulu sebab lebih kecil tu maknanya dia duduk lebih ke kiri. Kan? Jadi kita kena ambil yang lebih kecil tolak dengan yang Z yang lebih besar. Okay, kalau kita pakai P kita akan buat sebaliknya, tapi nak bagi senang ingat kita pakai R sajalah, R dengan R. Okay, yang seterusnya yang G ni. Yang G ni pun sama kan? Macam mana? Main kita lukis dulu gambar ni. Yang ni daripada negatif 2.191 tapi sampai kosong saja. Jadi kamu kira macam mana ni nak dapat error ni? Into R yang tu. 0.5 Tolak P negatif 2.191. Jadi kita akan tolak dengan ekor kecil ni kan. Jadi nak dapat ekor kecil ni kita kena masukkan dia sebagai P negatif 2.191. 0.5 sebab area keseluruhan ni 0.5 lah. Jadi 0.5 tolak dengan P negatif 2.191. Kamu dapat jawapan 0.4857. Lepas tu seterusnya yang ni biasa je kan. Negatif 3.044 hingga negatif 1.642. Jadi kalau kita pakai R kena masuk yang mana dulu? Negatif 3.0. Yes, kita kena masuk negatif 3.0. Negatif 3.044 tolak dengan R negatif 1.642. Okay, jadi kita akan dapat jawapan. Sebab jawapan kita sentiasa positif lah. Jadi kita tolak dengan kalau kita tolak salah cikgu rasa jadi negatif kot. Tak silap cikgu. Tapi sama je kan. Okay, jadi yang ni H kan. Okay, jadi H boleh buat. Okay, yang I pula. Yang I ni kita ada modulus. Jadi kalau modulus senang saja, maksudnya Z kamu ni dua-dua. Yang positif dan yang negatif. Jadi first kali kita lorek dulu maksud yang ditulis yang ni. Z lebih besar daripada 2.258 tu. Jadi kertas cikgu dah penuh. Cikgu padam sikit. Cikgu tak nampak. Okey. Main cikgu lukis ni dulu lah. Okay, jadi kamu ada Z yang besar daripada 2, kosong kan? Jadi kat sini 2.258. Jadi kita lorek. Jadi kalau dia kata ada modulus, maksudnya dia ada Z yang negatif juga. Jadi kat sini negatif 2.258. Boleh? Jadi kalau kata belah sini dia lebih besar, yang belah sini dia akan simetri dengan belah sana. Jadi kita akan ambil yang tu lebih kecil kat belah sini. Jadi area yang kita nak cari yang 2 ni. Jadi macam mana kita nak cari 2 ni? Senang saja kan? Yang ni nak cari area ni kita Darab 2. Kita R darab 2 boleh kan? 2.2. Okey, jadi R 2.58 kita akan darab 2.258 kita akan darab 2. Ataupun kita ambil ni R, lepas tu kita ambil yang ni P, lepas tu kita tambah 2. Sama je kan jawapan dia. Jadi kita darab 2 lah. Maksudnya dia simetri kat belah yang positif dengan yang negatif tu. Cuba kamu kira ni kamu dapat tak jawapan dia? Jawapan I ni 0.0238. Dapat tak? 0.0239. Kamu dapat lari satu tempat puluhan? Lari satu tak apa sebab dia lari sikit sebab cikgu rasa bergantung pada titik puluhan kamu. Kalau kita pakai kalkulator kita dapat lebih. Jadi kamu dapat 0.0239 lah. Betul lah tu. Okey, cuba buat J ni. Sama juga macam tadi, dia simetri. Cuma kalau yang ni dia lebih kecil kan. Jadi kat sini 0.283. Lepas tu kita lebih kecil mana kita akan lorek ke sana. Kat sini ada 0.283 juga. Negatif. Jadi area dia 2 kali ganda. Macam tu. Jadi kita darab 2. Ni kamu boleh buat sebahagian ataupun boleh kira. Macam mana kamu nak kira nak dapat area kat tengah ni. Kita boleh masukkan R dengan R kan? Darab 2 tu satu tolak ans. Kalau kita buat macam ni pun boleh kan? Kita akan dapat area di tengah dengan macam kita buat julat yang lain. Boleh lah? Dapat tak? Dapat tak jawapan dia? Yang J tu.
Yang J tu pun dia simetri juga. Cuma sekarang ni simbol dia lebih kecil. Maknanya yang kita lorek tu yang belah sini. Dekat sini pun sini dia akan jadi lebih besar lah sebab dia macam cikgu kata dia simetri lah. Kalau belah sini lorek belah sini pun lorek belah sini. Jadi kalau kita nak cari julat antara dua ni kita boleh buat R tolak R pun boleh kan? Dapat juga kan? Dapat tak? Soalan. Kosong negatif. Soalan. 0.28 3 tolak dapat tak? Dapat cikgu dapat 0.22282. Saya dapat juga. Dapat lah. Jadi kalau kita bunda dia jadi 3 kosong kan? Jadi betul? Faham lah dekat ni? Boleh? Okay. Jadi yang tu yang basic ni kita pakai calculator. Yang bawah ni kita kena cari kat table. Jadi cikgu buka satu lagi kertas lah kita nak buka table. Table Z. Siapa yang tak ada table Z bersama dengan dia kat rumah? Semua ada ke? Internet dah. Internet ada. Boleh cari kat internet lah. Cikgu rasa mana cikgu punya? Hilang dah. Ni ada. Ni jadual Z tu. Kalau kamu nak cari jadual Z, kamu nak type kat internet, kamu kena type jadual Z untuk SPM. Sebab jadual Z ni ada macam-macam jenis lah. Dia ada yang ni kita baca ekor kanan kan. Jadi ada yang baca ekor kiri, ada yang baca area kat tengah tu lah. Jadi dia ada banyak jenis. Alright, ni kita buat soalan yang tu. Cikgu ni. Dia kena drag dia keluar. Itu cikgu tulis. Lepas tu cikgu dapati bila tulis tangan cikgu yang besar. Tulisannya kecil kan. Jadi kita pakai slide. Lah. Okay. Tanya dia. Siapa Mikasa Violet? Saman. Nama pelik-pelik Saman. Nama pelik-pelik. Okey. Tak apa, asal boleh masuk. Itu tak boleh masuk. Okey, PZ lebih besar daripada A. Nak cikgu nak clear tulisan ni. Faham. Ini cikgu. Cikgu tahu. Sekejap lah. Ini dulu kat bawah ni. Okey. PZ lebih besar daripada A. Jadi first kali kita buat apa dulu? Bila kita dapat soalan yang kita kena buat terbalik ni, sekali buat apa? Buat table. Graf. Lukis dulu sebab Z ni boleh jadi positif, boleh jadi negatif kan? Jadi berdasarkan area yang dibagi itu kamu dapat cam dia negatif ke positif. Okey. Jadi kita letak A kita satu tu, ini kosong kita kan. Satu negatif A, satu positif A. Lepas tu area dia 0.3. Jadi logiknya dia positif ke negatif ni? Positif. Dia positif kan, dia positif. Jadi kita akan bubuh, kalau positif kita tak payah apa-apa lah, kita boleh baca table kan. Jadi 0.3362 ni kamu kena cari kat table ni. Okay, jadi kena cari nombor yang besar sikit daripada dia. Lepas tu kita kena tolak kan. Ni kat mana dia? Dekat 0.4. 0.4. Tengok. Susah lah kalau tengok kat sini. 0.42. Okay. 0.4. Yang ni kan kamu? 2. Tak. Yang ni kecil. Yang ni. Kecil yang ni. Yang ni. 0.3372. Ambil yang ni kan? Okey, jadi kat sini dia 0.4 lepas tu
2. 0.4 apa? 2 kan? Lepas tu kena tolak berapa daripada dia? 10 hujung. Tolak 10 kan? Sebab kamu nak 62 kan? Dia punya 72 kan? Jadi kalau nak tolak 10, kamu cari kat sini kat mana. Yang line sama dengan itu kamu cari kat mana yang dia tulis 10. Lepas tu kamu baca sebelah. kat atas tu. Jadi kalau tak ada 10, kita boleh tolak dengan 11. Yang ni, jadi kita akan baca kat atas tu berapa kolom dia nak? 3. Jadi ujung tu 3 kan? Jadi jawapan dia jadi apa? 0.42. 0.42. 3. 3. Faham ke? Faham. Siapa tak faham? Kita cikgu. Dia senang kamu tengok table sendiri. Table cikgu ni mungkin kamu tak nampak. Dapat ke siapa tak dapat? Yang lain ni senyap je. Faham ke? Tak tidur Faham. Faham lah? Yes. Abbas faham tak? Mana Abbas? Abbas mana Lutfi? Cikgu dah pesan kat dia dah suruh masuk kelas. Tapi tak ada pun dia masuk kelas. Okay. B. PZ kurang daripada A sama dengan 0.105. Jadi kita lukis dulu graf dia. Jadi yang ni kurang kan? Jadi yang ni pun kamu kena buat A dengan negatif A juga. Lepas tu kamu teka dia yang mana? Dia yang negatif ke dia yang positif? Negatif. Yang negatif kan? Sebab apa? Kalau kata dia positif, area dia akan jadi besar daripada 0.5. Nampak tak? Dia akan jadi semua area ni. Kan? Sebab kalau dia kecil, dia akan gerak ke kiri kan? Jadi logiknya area dia besar ni sebab yang ni kecil, jadi dia negatif. Jadi 0.1501 ni kita kena cari kat table. Jadi kalau kamu cari kat table, cuba kamu cari betul tak? Kamu dapat kat tempat 1.03. Ya. Tak lah. Jadi kena tolak berapa nak dapat ujung tu 6 tu? 4. Kena tolak 4. Yang kamu baca kat table sebelum tu nombor dia jadi berapa? 0. 0.1515. 1515. 1515 kan? 0.1515. Betul? Ya. 15. Jadi kamu kena tolak dengan 14 kan? Jadi 14 tu betul dia duduk kat kolom yang nombor 6. Ya? Betul? Betul. Betul? Kalau betul, jawapan dia kamu kena buang negatif sebab kita punya Z tu negatif. Jadi jawapan dia negatif 1.036. Boleh Faham Okey, yang C. Yang C ni positif ke negatif area ni? Positif. Positif. Sebab apa? Sebab dia lebih daripada 0.5. Betul sebab dia besar di 0.5 jadi area ni lah. Jadi kalau dia besar 0.5 kita tak boleh terus tengok table kan, kita kena buat apa dulu? Tolak yang satu. Kita tolak dengan 1 dulu. 1 tolak 0.5979 dapat berapa? 0.4021. 0.4021. Jadi nombor yang ni yang kamu akan cari kat table. Jadi nombor apa yang kamu dapat kat table yang dekat dengan nombor ni? 0.4052. 0.4052. Jadi kena tolak berapa nak jadi 21? Kena tolak berapa? 31. Kena tolak 31. Jadi kamu tolak dengan berapa? 8 Tolak dengan yang nombor 8. Yang 8. 8 Yang 8 tu berapa? 31. 31 tepat-tepat? 31. Okey, betul lah. Faham Jadi kamu dapat jawapan 0.248. Okey, seterusnya. Kat mana dah kita tadi nombor apa? Yang D. Okey, yang D ni daripada kosong kan? Ya. Okey, jadi dia start daripada sini Sini. Lepas tu kecil daripada A. Yang ni kita anggap dia positif lah, senang. Okey, sebab dia tak cakap kan. Kalau dalam buku kita dia cakap A kecil daripada kosong ataupun A besar dari kosong kan. Kalau dia tak cakap kita anggap dia positif lah. Jadi A kita kat sini. Jadi yang ni area yang dia cakap 0.2683 tu. Jadi kita boleh cari terus tak nombor ni? Boleh cari terus tak?
Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Tak boleh. Oh, sebab dia tak sampai hujung. Kan? Sebab table kita ni untuk echo kata saja. Oh, ekor. Jadi kalau kata area kamu ni bukan echo kan? Jadi kita kena cari bahagian echo. Tolak Jadi kita kena tolak dengan apa? 0.5. Yes, untuk soalannya ni kita kena tolak dengan 0.5 sebab kita kena cari area echo ni. Area echo ni yang kita akan baca kat table untuk dapat A ni. Jadi 0.5 tolak dengan 0.2683 tu dapat berapa? 0.2317. 0.2317. Okey, 0.2317. Jadi kamu cari kat table dapat nombor berapa? 0.23. 0.2327. 0.7. 0.2327 kan? Yang ni. Ya. Okey, jadi yang ni 0.73. Jadi kita kena tolak dengan berapa? 10. Kena tolak dengan 10. Okey, betul? Tolak kan? Sebab kamu punya sekarang 27, yang kamu nak tu 17 kan? Ya. Jadi kamu kena tolak 10. Jadi kita baca nombor yang last tu berapa je? 3. 3. Jadi dapat jawapan dia 0.733. Betul? Faham tak ni? Boleh? Dapat ke? Dah? 3. Dapat? Dapat dah? Hakim? Sebab kalau yang last tolak 3 tu dia tolak dengan 9 tu. Dia ada 9 atau berapa? Yang paling hampir 9 dengan 12. Jadi kita ambil yang paling hampir. Kita nak tolak 10 kan? Kita nak tolak 10. Jadi kamu pilih mana satu lagi dekat dengan 10. 9 ke 12? Faham tak? Faham. Faham. Okey. Jadi kita pilih 9 boleh. Kalau 12 tu macam jauh sangat kan? Jadi kita pilih 9 . Okey, yang seterusnya. Yang ni. E daripada Z ni daripada 0.4 ke A. Jadi yang ni Z lebih besar daripada 0.4. Jadi kat sini 0.4 dekat lagi kan sebab line ni kosong kan. Lepas tu kat sini A. Okay, jadi dia nak area yang ni. Area yang ni 0.0415. Macam mana kita nak dapat A ni? Macam nak dapat A? R tolak R. Kita kena buat R tolak R kan? Jadi kita kena, kalau kita nak dapat area yang ni, kita kena buat R 0.4 tolak dengan RA. RA kan? Kita tolak dengan RA, kita akan dapat jawapan 0.0415 ni kan? Jadi kita pindahkan lah, kita kira R 0.4 tu, lepas tu kita bawa dia ke kanan. Jadi kita tinggal RA saja. Berapa dapat RA dulu? RA dapat apa? 0.301. Tolak. Sekejap cikgu kira sekali. 0.4 0.30308 kan? Jadi yang ni kita ambil takat 4 tempat perpuluhan saja. Jadi 0.303 1. Boleh lah RA. Cikgu tulis rata sikit sebab cikgu tak nak buat turun kertas ni. 31. Okey, yang ni yang kita akan cari kat table. Jadi kalau kita cari kat table, kita dapat nombor yang mana? 0.3031 0.3003 0.330. Kita kena ambil yang ni kan? 0.3330 mana? 0.305. Yang ni. Ni. 0.3050 kan? Jadi yang kita nak tadi 0.3031 kan? Jadi kena tolak berapa? 50 tolak dengan 31. 19. Kita tolak 19 kan? Jadi yang paling dekat dengan 19 apa? 20. 20 lah. Jadi yang last digit tu kita akan bubuh 6. Kita dapat jawapan dia 0.516. Faham tak? Okey, yang last one yang ni ada modulus. Jadi yang ni macam tadi juga.
Kalau modulus tu maksudnya dia simetri kat kiri dengan kanan kan. Okey, jadi kita lorek dulu. Bila dia kata Z adalah lebih kecil daripada A, jadi kita letak A kita kat tempat positif dulu. Jadi lebih kecil kita akan lorek belah sini kan. Okey, lepas tu sebab dia ada modulus maksudnya area yang dia masukkan tu daripada negatif A ke A. Jadi area yang ni yang bagi kamu bacaan 0.67. Jadi macam mana kita nak jawab soalan ni? Macam mana nak dapat jawapan A? First kita boleh buat apa? Bagi 2. Okay, kita bahagi 2 dulu. Kita dapat area yang ni dulu. Lepas kita bahagi 2, 0.67 bahagi 2. Yang tu kita dapat area yang ni kan. Jadi area yang ni 0.335. Yang ni bukan area yang echo kan. Jadi kita nak echo saja kan. Lepas tu kita kena buat apa? Ya. Lepas tu buat apa? 0.5 tolak. Yes. Jadi kita akan ambil 0.5 tolak dengan 0.335 ni nah. 0.335. Jadi dapat jawapan 0.165. Jadi 0.165 ni yang kita akan cari kat table kita. Mana 0.165? 0.1685. 0.1685. Yang tu nombor berapa? 0.9. Yang ni kan? 0.96. Jadi 85 tapi kita nak tadi 50 je kan? 0.165 saja, jadi kita tolak berapa? 20. Kita tolak berapa? Sekejap. Tadi kita nak berapa? 0.165. Kita nak 0.165. 20. Ini besar sangat tak? Yang ni? 0.1660 ke? Yang ni kan? 0.97 kan? Betul? Kita ambil yang tu. Ya, ya. Ya. Lepas tu last kali kita kena tolak dengan berapa? 10. 10. Jadi kita kena tolak 10 sebab kita nak 1650. Jadi kita tolak 10. Jadi last column tu yang 10 ni. 10 ni berapa bacaan last kali? 4. Tak nampak. 4. Betul tak jawapan dia? Betul. Betul lah. Jadi kita dapat 0.974. Betul tak tadi? 0.974. Betul? Betul. Okay ya? Okay. Faham Dana? Cikgu tutup Faham. ni sebab cikgu nak ajar kamu benda baru hari ni. Cikgu tak payah save ni ya. Mana cikgu? Okay, jadi hari ni kita nak sambung. Yang ni PDF daripada buku modul kamu tu. Apa yang ni? Ya. Buka line paper cikgu dulu. Lepas tu desktop. Okey, jadi sebelum ni cikgu beritahu kamu kan, kalau data tu dia bukan dalam Z kan, dia dalam apa? Dia dalam pemboleh ubah rawak selanjar kan, dia dalam X kan. Jadi yang ni graf asal dia. Graf asal dia kekerapan fx melawan dengan pemboleh ubah rawak kamu, kata ketinggian kamu ke berat kamu tu, yang tu kita panggil dia sebagai X kan. Jadi yang tu graf dia punya mean dia duduk tengah-tengah dan mean ni ada nilai. Betul? Dan yang ni kita panggil sisihan piawai, dia sisihan daripada mean dia. Okay, nah? Jadi hari tu X kamu, jika X kamu bertabur mengikut satu taburan normal, parameter dalam kurungan ni apa? Mean dengan sampai awal. Mean dengan variance dari Variance. Ingatlah dia variance sebab kalau kata dia bagi X, kamu kena punca dulu baru kamu dapat sisihan piawai dia. Lepas tu kita convert kan dia kan jadi satu standard yang piawai kan, kita punya Z kan. Masa kita convert Z tu, kita ubah nah mean kita ni, kita tak dia bukan ada nilai dah, kita dah letak dia kat tempat kosong ni. Jadi dia simetri pada paksi FZ ni. Jadi paksi ni jadi Z. Kat sini mean dia jadi berapa?
Jadi yang ni Z punya. Min dia jadi kosong kan? Kosong. Min kosong. Kosong. Dan sisi yang piawai kamu jadi 1. Bila dia dah jadi Z tu min dia kosong, sisi yang piawai dia 1. Jadi kita ada formula, maknanya kalau dia bagi kita X, lepas tu bila kita nak cari kebarangkalian tu kita kena tengok table Z kita kan, maknanya kita kena convertkan daripada X jadi Z kan. Jadi kita ada formula. Dia formula dia senang saja dan formula ni diberi. Jadi formula dia mana? Betul cakap ni. Yang ni formula dia. Z sama dengan X tolak dengan min per dengan sisi yang piawai dia. Boleh lah kamu salin ni formula. Okey. Ini maknanya kalau kita ada X, kita kena tukar dia jadi Z dulu. Lepas tu baru kita boleh cari kebarangkalian dia. Nah, faham tak? Jadi sebab tu kita tukarkan supaya dia jadi piawai. Bila piawai kita kata maklumat tu standard lah. Kita boleh guna dengan semua maklumat. Kalau kata semua maklumat yang berbeza pun akan bagi kita jawapan yang standard. Jadi tu tujuan dia, kita tukarkan X tu jadi Z. Jadi untuk latihan exercise 8 ni senang saja, kita nak tukarkan pun boleh ubah rawak normal kamu ni kepada Z kan. Jadi dia bagi X kamu 98, min dia 12, sisi yang piawai dia 3. Jadi kita masuk dalam formula Z dia sama dengan apa? 9.8 tolak dengan 12. 12 bahagi dengan 3. 3. Alright, kamu kira dapat berapa ni? Negatif 0.7333. Negatif 11/15. Yang ni boleh tulis sebagai pecahan kan? Tak kisah kot. 11/15 titik puluhan ni banyak. Jadi bila kamu nak cari kebarangkalian Z tu, lepas tu kamu akan masukkan PZ lah kan. PZ tu baru kamu picit calculator. Faham tak? Jadi dia suruh convert je ni dulu. Jadi yang ni, yang nombor 2 apa jawapan dia? Tengok jawapan. 0.67. 0.67. 11.8. Okey betul. 0.67. Dapat lah? Siapa tak faham ni? Faham kan? Okey nombor 3 jawapan dia apa? Negatif 7.125. Negatif 7 ni Z kamu. 125. Okey yang last kali ni nombor 4. 1/2. 1/2. 0.5 ataupun 1/2. Itu ni Z kamu. Okey jadi ni senang dia nak ajar kamu yang tu je. Okey, jadi lepas tu dia kata kat kamu yang ni soalan dia cari nilai K bagi setiap taburan normal berikut. Yang kalau dia nak nilai K tu maksudnya apa? Yang ni nilai X kan? Yang ni nilai X kamu kan? Kamu tak tahu kan? Jadi kebarangkalian X tu dia kata dapat jawapan 0.6988. Boleh nak? Jadi sebelum kita dapat kira kebarangkalian, kita mesti tahu Z dia dulu kan? Faham? Sabarlah lah. Okay. Ya. Jadi kalau kata kita nak kira kebarangkalian, kita kena tahu Z dia. Jadi yang ni soalan dia yang terbalik tu, yang kamu kena rujuk table tu. Jadi dia bagi kamu area ni Z kamu lah. Sebab kebarangkalian X ni kita cari dari table Z. Faham tak? Jadi yang dia bagi kamu ni area, kamu cari dulu dengan table tu nilai Z kamu. Lepas tu kita kena masukkan dalam formula yang ni lah. Supaya kamu dapat balik X kamu. K tu adalah X kamu. Faham? Jadi daripada table tu, kamu dapat nilai Z dulu. Boleh nak? Tapi kalau kata dia besar daripada 0.5, kita kena buat macam tadi lah. Kita kena check dulu. First kali Z kamu ni positif ke negatif. Lepas tu kalau dia besar daripada 0.5, kita kena tolak dia dengan 1 kan. Jawapan tu kena cari kat table, dapatkan balik nilai Z, masukkan dalam formula, cari nilai X dia. Boleh? Okay, mari kita start dulu untuk soalan yang ni. First kali kita kena tahu Z kita tu positif ke negatif kan. Boleh nak? Jadi yang ni cikgu ubah tulisan dia daripada PX ni, macam mana kita nak tulis dia sebagai PZ. Nak tulis. Jadi PZ adalah lebih besar daripada, sebab yang ni nilai X kamu kan? Jadi X ni lebih besar daripada satu nilai K.
Di X ni kita nak ubah dia jadi Z, kita kena masuk di dalam formula. Okay, macam tu kan? Jadi sekarang ni Z kamu satu, yang ni semua adalah Z. Faham cara cikgu tulis ni? Jadi PZ adalah lebih besar daripada satu nilai Z. Dan area tu kebarangkalian tu sama dengan 0.6988. Kita tanda, kita ada negatif Z dengan positif Z. Di area kita sekarang ni 0.6988. Maksudnya Z kita tu positif ke negatif? Positif ke negatif? Ini 0.698 ni besar daripada 0.5 kan? Ya. Saya tak confident je. Jadi dia duduk kiri ke kanan ni? Besar dia gerak ke mana? Dia akan gerak arah sini kan? Jadi negatif ke positif Z kita? Negatif. Negatif. Nampak? Negatif. Jadi area ni besar. Boleh lah. Jadi dia area yang besar. Jadi semua area ni sama dengan 0.6988. Tapi kita tak boleh cari terus kat table kita area ni kan? Kita kena buat apa tadi? Cari echo. Kita kena cari echo ni. Jadi kita dapat echo kiri ni lah. Echo kiri sama lah dengan echo kanan. Jadi kita cari echo kiri ni, kita akan satu tolakkan dengan area ni. Dapat berapa dulu? 1 tolak 0.6988. Dapat berapa? 0.3012. 0.3012. Jadi cikgu nak kamu cari kat table Z kamu nilai ni. Berapa nilai Z untuk 0.30 tu? 0.30 0.3015 betul? 0.3015 kan? Lepas tu kita nak tolak berapa? Tolak 3. Jadi kita nak tolak 3. Jadi nombor last kali dia berapa? 0.51. Okey, betul. Ni kosong. Jadi dari table Z. Tulis macam tu. 0.521 kan? Okey, jadi kita dah dapat Z. Tadi Z tu positif ke negatif? Negatif. Jadi kita kena buat negatif sign. Last kali kita kena buat apa? Kita kena kira X kita balik kan? Ya. Jadi kita substitutekan dalam equation yang ini. Jadi negatif 0.521 sama dengan X tolak dengan 10 per dengan 25. 5. Sebab yang ni variance. Itu K kan? Yang ni sistem X piawai. X ni K kamu. K sebab bila dia dah jadi X tu maksudnya kita tengah cari balik K. Boleh? K lah ni yang kita tulis K. K tolak 10 per 5. Ingat lah kalau dia ada kuasa 2, yang ni variance. 5. Dalam formula ni kita pakai CCM piawai. Okay, jadi berapa kamu dapat K? K dapat berapa? Ingat dia ada negatif. Jadi negatif tu akan mempengaruhi jawapan kamu. Sebab tu kamu kena ambil kira betul-betul soalan tu positif ke negatif. 7.395. Yes, jadi jawapan dia 7.395. Betul lah. 395. Faham lah? Jadi yang ni soalan yang level paling tinggi untuk tajuk normal kamu. Jadi takat ni je, yang ni paling susah. Macam ni saja. Tak susah kan? Okay. Nah kita try nombor 2 ni. Jadi dia kata PX adalah lebih besar daripada 420 dan kebarangkalian yang kita dapat adalah 0.2181. First kali kita kena tulis dia dalam Z dulu. Jadi PZ sama dengan apa? Lebih besar daripada apa? PZ lebih besar daripada X tolak dengan? X tolak. Formula ni kan? Kita tiru je ni. Cuma sekarang ni bila kita convert dia jadi Z, jadi kita kena convertkan X ni jadi Z, kita kena masuk di dalam formula X tolak min over sistem piawai tu. Boleh? Kita kena masuk di dalam formula ni 0.2181. Jadi kat sini dia bukan nak suruh cari X kan, dia suruh cari sistem piawai kamu. Okay. Dia dah bagi X kan? Jadi kita gantikan lah. Jadi ni PZ lebih besar daripada 420 tolak dengan 400 bahagi dengan sigma. Okay.
Sama dengan 0.2181. Macam mana pun kita kena cari Z kita dulu kan. Okay, jadi nak cari Z first kali kena buat apa? Buat graf dulu. Buat graf loading dulu. Lepas tu kita tanda ada satu positif, satu negatif. Jadi sekarang ni area dia 0.2181 je, lepas tu Z ni lebih besar. Jadi area tu lebih besar ke positif ke negatif? Dia Z tu positif. positif kan, sebab area dia yang ni. Sebab Kecil. area tu kecil kan. Alright, betul. Jadi kamu boleh terus cari dalam table kamu nilai 0.2181 ni. Yang mana satu, berapa nilai kat table Z kamu? Di table Z 0.2181. 0.7. 0.21 berapa? 0.2206. 0.2206 kan, sebab 0.2177 tu kecil daripada 81 kan. Jadi 0.2206. 206 tolak dengan 181, kamu dapat beza dia. Berapa kita kena tolak? Berapa banyak nombor kena buang kat ujung? 25. 25. Jadi yang paling dekat dengan 25 siapa? 24. Jadi apa jadi nombor kamu? 0.78 0.77. 0.77 0.77 kan? Okey, jadi 0.778. Okey, dah lepas dah dapat ni kita buat apa? Buat masuk formula. Bawa masuk dalam formula. Jadi sekarang ni Z kita positif kan? Jadi 0.778 sama dengan 420 tolak 400, jadi 20 lah. Per dengan sigma. Jadi berapa kamu dapat jawapan sisi yang piawai kamu? 25.707. 25.707. Okey, pandai betul. Alright, yang nombor 3 pula. Jadi nombor 3 ni kita nak cari X. Alright, jadi kita tulis dulu PZ lebih besar daripada X tolak. Ni yang min dia dah bagi kan? 10.5 over 7 sama dengan 0.0135. Okey, sekarang ni kita lukis kita punya graf. Negatif dengan positif. Okey, untuk area yang ni dia lebih besar. Jadi mana satu? Dia positif ke dia negatif? Positif. Positif. Okey, jadi Z tu positif. Jadi nilai ni kamu cari kat table, kat mana dia berada? 0.0135. 2.2. 0.0139. Ya, sekejap. Cikgu lama nak mencari. Kat mana 0.0139 tu? 2.2. 0.2? 2.2. 2.2. 0.0139. Okey, betul. Jadi 2.20 kan? Lepas tu kita kena tolak berapa kat ujung tu? Kena tolak 4. Jadi kalau tolak 4 maknanya nombor last kali tu apa? 8 atau 9. 8 atau 9. Ya ke? Dia tak ada 4 kan? Dia ada 3 dengan 3 kan? Kita ambil 8 lah. Sama je dua-dua. Jadi kita ambil nombor yang last kali tu 8. Jadi nombor kamu jadi apa? 2.208. 2.208. Jadi dari table Z 2.208. Alright, masuk balik dalam formula, carikan cikgu K. K dapat apa? $25.956. 956. Lari sikit. Dia dapat 25.984. Sebab apa? 25.956. Dia ambil 9 tak yang tu? Ya, Yang belakang tu. Sama kita try buat 9. Kalau kata yang ni, cikgu rasa tak kisahlah kan. Jadi jawapan dia mungkin dia akan bagi dalam bentuk range. 2.209.
2.209 darab 7 Dapat. tambah dengan 10.5 kan. Betul. Tak apa. Maknanya cikgu terima dua-dua jawapan lah. Sama ada kamu pakai yang ni ataupun kamu pakai 8 atau pakai 9. Sama je lah. Okay, seterusnya. Nombor 4 ni. Okay, cuba kamu buat sendiri yang ni. Cikgu tak guide. Cari nilai ni je. Okay. Dah. Kita cikgu dulu berapa jawapan kamu dapat daripada table Z. Cikgu tak tahu betul ke salah. Kamu kena cek dengan kawan-kawan kamu lah. 0 point? Berapa Luqman dapat apa? 484 40. Betul je kita tulis ni? Ni? Ha. Sama tak? Orang lain dapat tak? Ya. Okey, kira kan kalau kamu dapat yang ni, berapa kamu dapat min je? Jawapan ada kan dalam buku kamu? Cikgu pun ada jawapan depan mata. Ini Z negatif ke positif? Positif ha? Sekejap. Negatif. 0.173 negatif Z dengan Z. Lepas tu sekarang ni area dia besar daripada 0.5 kan? Betul tak? Ya. Negatif. Positif lah. Dia kecil daripada. Ni dia gerak Pada arah. kiri. Gerak ke kiri. Jadi gini. Jadi Z kamu tu positif. Ni yang ni kena tolak dengan 1 dulu kan? Satu tolak. Satu tolak 0.5173 dulu dapat 0.4827. Jadi 0.4827 ni yang kamu kena cari daripada table Z kamu. Boleh betul tak? Kamu buat macam tu Ya. Ya, okey. Dapat tak min dia? 4827. Kosong 0.043 kah? Sekejap. Apa jawapan apa? Jawapan Z kamu Masa cikgu tengah cari juga. 48 yang cikgu rasa paling dekat 0. Cikgu salah tengok. Cikgu tengok 0.0. 0.48 4840 kan? Betul lah. Luqman kata 0.4840. Jadi kat situ kolom 0.04. Jadi kita nak 27 kan? Jadi 40 kena tolak dengan 27. Jadi last number dia dapat berapa? 13. Paling dekat 12. 0 tolak 27. 13. Jadi 13 maksudnya 12 kan? Jadi nombor last kali tu 3. Maknanya 0.4843 dah ni kan?
3 kan? Okay, jadi last kali kita cari, kita nak mu kita, min kita. Jadi 0.4843 sama dengan 12 tolak dengan K over 3. Jadi dapat berapa K tu? Berapa? 11.831. Betul. Tu jawapan dia nak K sama dengan 11.871. Kenapa cikgu picit dapat lain? Sekejap. 0.4843 darab 3 tolak 12 kan? Cikgu tak dapat pun Luqman. Dapat lain, dapat 10. Sebab apa? Cikgu salah tulis ke? Nombor kat table tu cikgu. Nombor kat table ni salah. Saya tengok semula. Salah ke? Tadi 0.043. 0.043. Ya. Oh, 0.0 yang ni yang ni salah. Ya, Z salah. 0.043. Okey, ubah yang ni. 0.043. 0.04. Betul lah. Okey. Jadi kalau kita tolak ni kamu dapat 11.871 dapat? Tak. Okey, nombor 5. Jadi kita habiskan kelas ni dengan soalan yang ni. Yang ni last kali. Yang aplikasi kita akan buat kelas yang seterusnya. Jadi cuba kamu try buat ini. Kamu cari nilai X tu. Yang ni kamu kena punca kuasa dulu . Ini PZ lebih besar sama dengan Z sama dengan 0.7218. Kamu sketch graph kamu. Yang ni dia negatif ke positif? Negatif. Negatif. Betul negatif . Jadi dia besar ni. Jadi yang ni kita kena tolak 1 dulu kan. Jadi 1 tolak 0.7218 dulu. Okay. Lepas tu kamu cari kat table kamu nilai yang tu. 0.7218 0.2782 0.27. Berapa nombor daripada table kamu? Kosong 0.2810 kan? Betul tak yang paling dekat yang tu? Betul. 0.58 dekat 0.58. Jadi kena tolak berapa? 0.2810. 28. 782 810 tolak dengan 782. 28. Jadi nombor yang last kali tu kita akan ambil 27 kan? Ya. Jadi kita dapat nombor Z kita berapa? 0.58 88. 88 kan? Ya. 0.588. Z kita 0.588 ada negatif . Okey, jadi kita masukkan dalam formula Z tu balik. Kamu kira jawapan X tu. Jadi X tolak dengan 30 per dengan 4. Dia ada negatif kat sini. Negatif 0.588. Jadi dapat jawapan berapa? Lari. 27.648. Ambil tak mau negatif lah. 27.648. Dapat? Ya. Kita semula. Negatif 0.588 darab 4
tambah 30 kan? 27.648 tambah 30 ah. Okey, ni yang ni dapat jawapan 27.648. Ni kamu faham dah. Nanti cikgu cari kamu soalan untuk kamu buat sebagai homework ah. Okey, yang ni sikit lagi nak habis ah. Kita akan buat soalan aplikasi. Jadi maknanya dalam exam dia akan bagi soalan dalam bentuk macam ni. Ada ayat-ayat. Daripada ayat-ayat ni kita kena tafsir dia jadi equation. Boleh macam ni. Tukar dia jadi bentuk macam ni baru kita boleh selesaikan masalah tu. Tapi kamu dah faham dah asas-asas jadi tak susah. Boleh tak tekat ni? Boleh. Boleh ke? Okey. Dia habis dah kelas hari ni. Cikgu pause video ni. Awal habis. Ke kamu nak sambung ni? Tak kan lah pukul 11.41 kan. Tak kira dia orang nak pergi semayang kan. Betul.